warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Aziza Idrus melaporkan dari Sri Pentas Beliti CTU 554. Tajuk utama kita pada hari ini adalah penghayatan mahasiswa dalam keterlibatan aktiviti kesukarelawanan. Kesukarelawanan merupakan aktiviti yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, iaitu pihak yang memberi hikmat dan pihak yang menerima hikmat. Kesukarelawanan secara umumnya dianggap sebagai aktiviti bersifat altruistik dan bertujuan untuk menggalakkan kebaikan atau meningkatkan kualiti hidup manusia. Mahasiswa merupakan golongan yang sangat penting kepada negara dan juga kepada institusi pengajian tinggi. Mahasiswa merujuk kepada segolongan individu pelajar yang sedang mengikuti satu proses pendidikan yang tersusun dan terancang seperti di universiti, institusi, kolej, akademi ataupun politeknik. Oleh itu, berita CTU 554 pada hari ini akan mengkongsikan tentang pertama dalam mengenal pasti keterlibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawanan. Seterusnya, kita merumus kesan kesukarelawanan terhadap tanggungjawab sosial mahasiswa. Selanjutnya, kita menganalisis cabaran kesukarelawanan yang dihadapi oleh mahasiswa. Dengan itu, kita memberikan cadangan yang boleh diperbaiki dalam tanggungjawab sosial terhadap mahasiswa. Berita ini akan dikongsikan oleh wartawan yang bertugas di sekitar tempat kejadian. Kita akan mulakan dengan Cik Adlina yang berada di Kampung Jawa, Hulu Langat yang kini menghadapi masalah banjir. Saya serahkan kepada Cik Adlina. Hello, Cik Adlina. Boleh kongsikan apa yang sedang berlaku di sana? Baik, terima kasih Azniza. Jadi, di belakang saya merupakan keadaan terkini kawasan Kampung Jawa Hulu Langat selepas dilanda banjir pada 2 hari yang lepas. Seperti yang anda lihat sekarang, para pemuda di belakang merupakan golongan mahasiswa yang juga turun padang secara sukarela untuk membantu membersihkan rumah mangsa-mangsa banjir. Jadi, pada hari ini saya ingin membuat liputan bagi mengenal pasti keterlibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawanan. Secara umumnya, kita semua tahu bahawa aktiviti khidmat masyarakat ataupun kesukarelawan ini terbuka kepada semua peringkat umur. Akan tetapi, golongan belia dan mahasiswa lah golongan yang paling sesuai untuk menyertai aktiviti seperti ini kerana mereka mempunyai tenaga yang masih kuat dan komitmen yang kurang berbanding kehidupan seorang dewasa yang sudah berkeluarga. Menurut satu kajian kes yang telah dijalankan oleh pelajar Universiti Teknologi Mara terhadap 30 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran semester 4 UiTM Cawangan Kedah, terdapat 93.3% menyatakan bahawa mereka mempunyai pengalaman melibatkan diri di dalam aktiviti kesukarelawanan. Hasil kaji selidik ini telah membuktikan penerimaan yang positif dalam kalangan mahasiswa terhadap aktiviti kesukarelawan. Pada hari ini, sudah banyak institusi pengajian tinggi menawarkan aktiviti khidmat masyarakat yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan kesukarelawanan pelajar melalui aktiviti sosial di kampus. Contohnya, pada bulan Julai tahun lalu, sukarelawan daripada UiTM Cawangan Kedah yang terdiri daripada 10 orang pelajar Majlis Perwakilan Pelajar dan Komandan Kesatria serta 15 kaki tangan universiti turun padang untuk menjalankan operasi sukarelawan pasca banjir untuk membantu meringankan beban penduduk di Baling, Kedah yang terkesan dengan banjir. Di sini, kita dapat lihat bahawa aktiviti kesukarelawanan bukan sahaja membantu meringankan beban pihak yang dibantu, malah memberi manfaat kepada pihak yang membantu. Oleh itu, mahasiswa di seluruh Malaysia amatlah disarankan untuk melibatkan diri di dalam aktiviti kesukarelawanan kerana ia dapat memberi kebaikan dari segi kemahiran berkomunikasi, kemahiran berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat, meningkatkan rasa tanggungjawab dalam diri untuk berkhidmat kepada masyarakat dan juga menambah pengalaman para pelajar. Sekian sahaja daripada saya di sini. Kita beralih kepada wartawan seterusnya yang kini berada di Rumah Anak Yatim. Silakan Farhah. Terima kasih rakan seperjuangan saya, Adlina. Seperti yang anda lihat, saya sedang berada di Rumah Anak Yatim bagi aktiviti gotong royong dan pemberian sumbangan. Umum mengetahui, aktiviti kesukarelawanan adalah aktiviti yang positif dan memberi impak. Antara kesan aktiviti ini adalah dapat membentuk mahasiswa yang berkualiti serta mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Aktiviti kesukarelawanan dapat mengelakkan belia atau mahasiswa dari aktiviti yang tidak bermoral seperti penyalahgunaan dadah, mencuri, lumba haram dan sebagainya.
Bukan itu sahaja, ia juga memberi peluang untuk mahasiswa mempelajari kemahiran dan pengetahuan baharu. Sebagai contoh, meningkatkan kemahiran insania atau lebih dikenali sebagai soft skill. Antaranya adalah kemahiran berkomunikasi dan kepimpinan. Kedua-dua kemahiran ini dapat dilihat semasa mahasiswa berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan semasa mahasiswa memimpin sesebuah pasukan dalam menjayakan misi yang dijalankan. Pembibitan dalam aktiviti sebegini juga sekaligus meningkatkan keyakinan apabila berhadapan dengan khalayak ramai. Kebolehan untuk memimpin sesebuah organisasi dan membentuk jati diri yang baik amat penting dalam melahirkan belia atau mahasiswa yang berkualiti. Di samping itu, pengukuhan perpaduan juga dapat ditingkatkan. Kesukarenan ini tidak hanya fokus kepada satu bangsa, negara, agama, namun ia dilihat secara menyeluruh. Hal ini di mana ia melihatkan elemen kepelbagaian seperti hormat menghormati dan adil dalam memberikan sumbangan. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya kita akan beralih kepada sahabat saya yang sedang berada di rumah kebajikan orang tua bagi aktiviti gotong royong. Terima kasih kepada Farhah di atas liputan yang telah dilakukan. Kini saya berada di rumah warga tua Seri Harapan Sandakan bagi aktiviti gotong royong membersihkan kawasan ini. Terdapat beberapa cabaran untuk menanam sikap kesukarelawanan dalam diri mahasiswa. Antara cabarannya ialah dari segi pengurusan masa. Kebanyakan mahasiswa selalu berdepan dengan isu kekangan masa kerana perlu seimbangkan antara komitmen akademik dan aktiviti sukarelawan agar tidak merasa terbeban. Terdapat aktiviti lain yang mungkin bertentangan dengan aktiviti sukarelawanan dan pelajar perlu membuat pilihan yang bijak untuk memberikan keutamaan kepada komitmen mereka dalam aktiviti sukarelawan. Tambahan pula, aktiviti kesukarelawanan juga melibatkan keletihan emosi kerana aktiviti sukarelawan boleh memerlukan tenaga dan emosi yang besar. Jadi, penting bagi pelajar untuk menjaga keseimbangan dan memberi tumpuan kepada kesihatan diri sendiri. Maka hal ini akan menyebabkan pelajar sukar untuk menguruskan masa mereka secara efektif dan gagal memupuk sikap kesukarelawanan dalam diri mereka. Cabaran seterusnya ialah kekurangan minat ataupun kekurangan motivasi untuk terlibat dalam aktiviti sukarelawan. Perkara ini mungkin berlaku kerana terdapat ketidakfahaman sepenuhnya terhadap konsep dan manfaat kesukarelawanan. Mahasiswa juga mungkin kurangnya kesedaran tentang peluang kesukarelawanan kerana tidak mengetahui atau tidak mempunyai akses kepada peluang sukarelawan yang sesuai dengan minat dan kemahiran mereka. Ini boleh mengurangkan minat mereka dalam terlibat dalam aktiviti sukarelawan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cadangan untuk setiap cabaran yang dinyatakan. Sekian sahaja daripada saya dan kita akan beralih kepada rakan sekerja saya iaitu Wardina. Silakan Wardina. Baik, terima kasih Mazrina. Jadi di belakang saya merupakan keadaan terkini di Jalan Tunku Abdul Rahman. Anda dapat saksikan beberapa NGO yang sedang mengedar makanan kepada gelandangan. Merujuk kepada cabaran yang telah dinyatakan oleh wartawan Mazrina, terdapat beberapa cadangan yang dapat dikemukakan untuk membendung cabaran tersebut. Cadangan kepada cabaran berkaitan komitmen pengurusan masa pelajar ialah pelajar perlu membahagi masa dengan sebaik-baiknya. Pelajar perlu menguruskan masa dengan sebaik-baiknya dengan cara membuat jadual aktiviti harian. Cara tersebut dapat membahagikan masa mereka sama ada untuk belajar maupun untuk bersosial seperti aktiviti sukarelawan. Dengan cara itu, pelajar dapat melibatkan diri dalam kedua-dua bidang tersebut dan pengurusan masa mereka adalah teratur. Cadangan seterusnya ialah cadangan kepada cabaran kurang minat dengan aktiviti sukarelawan, iaitu IPT perlu memperbanyakkan program kesedaran dan aktiviti sukarelawan. Hal ini dapat memupuk minat pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Antara contoh program kesedaran adalah seperti program bersama anak gelandangan oleh Feeding the Needy, anjuran Fakulti Teknologi dan Informasi (VTM). Dengan aktiviti tersebut, ia dapat memberi peluang kepada mahasiswa menghulurkan bantuan kepada masyarakat gelandangan dan dapat mengenali kehidupan harian mereka. Dengan cara itu, ia dapat memberi kesedaran kepada pelajar betapa pentingnya penyertaan aktiviti sukarelawan tersebut. Sekian saja daripada saya.
kita beralih kembali kepada wartawan di studio. Terima kasih Wardina atas perkongsian anda tentang cadangan yang diberikan untuk memperbaiki tanggungjawab sosial terhadap mahasiswa. Begitu juga dengan wartawan yang lain yang bertugas berkongsikan pelbagai info tentang topik kita pada hari ini. Tuntasnya, tanggungjawab sosial bukanlah suatu sifat yang wujud, malah ia lebih kepada ciri-ciri yang dipupuk dan diasah melalui pengalaman dan pembinaan kemahiran. Aktiviti kesukarelawanan berfungsi sebagai latihan pendedahan awal yang penting bagi individu untuk menjadi lebih peka tentang keperluan masyarakat mereka. Ia juga untuk mewujudkan rasa tanggungjawab terhadap persekitaran mereka. Belia adalah golongan yang akan mewarisi tampuk kepimpinan negara pada masa akan datang. Oleh itu, wajarlah mereka terbabit dengan aktiviti yang membentuk kepribadian yang baik. Bab kata pepatah, jika kita ingin melihat wajah negara pada masa akan datang, maka lihatlah generasi muda pada masa kini. Jika generasi muda berakhlak dan berhemah tinggi, maka sesebuah negara akan aman dan makmur. Setelah bersiaran, Buletin CTU 554 kini tiba ke penghujung. Mengakhirinya, saksikan video ringkas di sebalik takbir sepanjang menyiapkan dan melaksanakan video Buletin CTU 554. Dengan itu, sekian Buletin CTU 554. Saya, Irdina Azrin Syah Izwari. Assalamualaikum dan salam hormat.